Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Okey, insya-Allah sebelum kita mulakan kelas, Ustaz ada beberapa perkara yang ingin sampaikan dulu kepada adik-adik sekalian. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita mulakan kelas, okey, murid-murid semua dikehendaki untuk lihat video ini sampai ke hujungnya, kerana di hujungnya nanti akan ada latihan-latihan yang adik-adik kena buat. Itu yang pertama. Yang kedua, tak minta adik-adik berada dalam keadaan yang beradab. Kalau yang mana tengah baring dengar tu, eloknya duduk. Yang mana tak pakai seluar, tak pakai baju, pakailah dengan sempurna. Anggap ini pembelajaran secara bersemuka juga. Kerana dalam sesi kali ini juga kita akan bacakan beberapa ayat Quran. Jadi seeloknya adik-adik berada dalam keadaan yang bersedia. Okey, apa khabar semua? Adik-adik semua? Kita harapkan berada dalam keadaan yang baik, sihat, insya-Allah. Semoga pandemik ni selesai dan kita akan berjumpa nanti di sekolah. Okay, insya-Allah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah. Apa tajuk kita hari ini? Okay, tajuk kita hari ini nama Allah Al-Malik. Okay, sebagaimana adik-adik semua maklum, nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 nama yang wajib kita imani dan salah satunya adalah Al-Malik. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Malik. Okey, objektif kita pada hari ini, yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Malik dan hukum beriman dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca dalil nakli dan ertinya dengan betul. Okey, adik-adik tengok dekat skrin ni. Apa yang adik-adik nampak dekat gambar ni? Okay, kita boleh lihat dekat gambar ni adanya matahari, adanya planet-planet, antaranya adalah planet kita tu, bumi. Kalau adik-adik nampak tu, ni kat sini kita ni bumi. Okey. Baik. Jadi daripada planet-planet yang ada ni, kalau kita tengok planet ni, besar mana adik-adik nampak ni? Ada yang besar, ada yang kecil. Matahari tu sangat-sangatlah besar kat situ. Okey. Itu yang besar. Kemudian adik-adik tengok pula di belakang pada planet-planet ni, adanya bintang-bintang. Bintik-bintik tu sebenarnya adalah satu bintang. Bintang ini merupakan satu galaksi yang lain yang berada jauh daripada galaksi kita. Sebab tu dia nampak macam bintang dan bercahaya. Sebenarnya di setiap bintang tu adanya matahari. Disebabkan itu terlalu besar dan terlalu banyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kemudian kita berada di mana? Kita berada di bumi. Kalau adik-adik tengok ciptaan Allah yang begitu besar, begitu banyak, dan kita berada di dalam bumi yang bulat tu. Okay, tu pun kita rasa kita dah hebat dah. Dan kita sebahagian kecil. Kalau kita zoom lagi tu, kita kecil dekat situ berbanding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Okay, jadi tidak ada sebab lah kalau kita rasa nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ciptaannya sangat-sangatlah hebat. Okey, kemudian siapakah pemerintah atau pentadbir alam ini yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi. Okey, kita tengok pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Malik? Al-Malik bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala-galanya yang ada. Apa pula yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Malik? Al-Malik bererti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintah, pentadbir dan pemilik mutlak. Pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini
adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah diri kita ni. Diri kita juga merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Keluarga kita, harta kita, semua yang kita ada pada hari ini adalah milik Allah dan akan satu hari nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil nakli. Okay? Tengok apa dalil yang menyatakan tentang nama Allah Al-Malik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita baca lagi sekali adik-adik ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, sekali lagi Ustaz nak semua sekali baca, yang berada di rumah kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Hadid ayat yang kedua. Bukti nama Allah Al-Malik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Okay, sebagaimana kita tahu, makhluk Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Sampai kita di bumi kita sendiri pun pelbagai spesies haiwan, pelbagai jenis makhluk yang Tuhan jadikan. Tapi Tuhan ciptakan dengan penuh bijaksana. Contoh kita boleh tengok dalam sains, ada rantaian makanan. Yang ni makan yang ni, yang ni makan yang ni. Dan akhirnya keharmonian kehidupan tu akan terjadi. Apa jadi kalau salah satu kita buang? Adik-adik pernah belajar dalam sains kan? Maka akan berlaku masalah dalam bumi ini. Okay? Jadi Allah Ta'ala telah susun semuanya, daripada sekecil-kecil makhluk dan kepada sebesar-besar makhluknya yang diciptakan ini dengan sistem yang sangat-sangat baik. Tak ada manusia yang akan mampu untuk melawan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang kedua, Allah menciptakan sesuatu mengikut kehendaknya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Okay, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Okay, ada juga dalil dalam surah Yasin, kun fayakun. Apa yang Tuhan kata jadi, maka dia akan jadi. Jadi apa yang Tuhan nak ciptakan akan tercipta, dan apa yang Tuhan tidak mahu cipta tak akan wujud. Okay, kemudian yang ketiga, semua makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Okay, jadi kita sebagai manusia dan semua makhluk yang ada ni perlu memohon sesuatu daripada Allah, kena minta pertolongan daripada Allah, minta tolong untuk diberikan rezeki, minta pertolongan untuk dimudahkan segala urusan, kerana kita ni tak mampu untuk mengubah apa yang Allah kehendaki. Hanya Allah Ta'ala yang akan izinkan sesuatu terjadi. Okay? Jadi contoh, kita berhajat untuk pergi Mekah contoh tahun ini. Okay? Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adanya COVID-19, tak dapat pergi. Okay? Maknanya kita ni boleh rancang sesuatu, tapi yang akan menentukan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berhajat, kita minta kepada Allah kalau boleh tahun ni kita nak sekolah macam biasa. Tapi dengan adanya wabak ini, kita tak dapat sekolah secara biasa, tapi kita dapat sekolah secara maya macam ni lah. Walaupun macam mana pun kita teruskan juga pembelajaran kita.
Okey, adik-adik tengok. Seekor makhluk yang kecil yang bernama nyamuk ni. Okay? Allah Ta'ala jadikan dia ni kecil ni. Tapi adik-adik tengok dia. Bukan senang nak jadi seekor nyamuk ni. Ada kaki yang banyak macam tu. Ada sel-sel halus dia. Kalau kita zoom lagi, nampak mata dia. Ada telinga dia. Okay? Jadi nyamuk yang kecil ni, Tuhan jadikan dia pun ada makanan dia. Okay? Dia boleh hidup. Dia boleh terbang. Okay? Dan bukan itu sahaja. Walaupun dia kecil, tapi dia juga boleh memudaratkan manusia. Boleh menyebabkan kita mati sekalipun. Kalau nyamuk denggi, nyamuk Aedes tu, kalau gigit kita boleh menyebabkan kematian. Jadi makhluk Allah yang kecil ni pun, manusia kalau diminta untuk ciptakan, wahai manusia, siapa yang ada kuasa yang buat contohlah, kita ada duit 500,000 juta, banyak sangat duit. Okay? Tapi diminta untuk ciptakan seekor nyamuk, manusia takkan mampu buat. Walaupun seekor nyamuk yang kecil ni. Kemudian tengok ni, apa ni? Ini adalah wabak COVID-19 yang ada dengan kita sekarang ni lah. Walaupun dia kecil, sangat kecil, kita tak nampak dia dengan mata kasar kita ni. Tapi tengok, dia telah membunuh ramai manusia dengan hanya Allah Ta'ala ciptakan sekecil makhluk ni. Menyebabkan satu dunia sekarang ni dalam keadaan yang huru-hara. Ada negara yang lockdown, tak boleh bergerak, kena pakai mask. Tengok, dengan hanya ciptaan Allah Ta'ala yang kecil ini. Okey, baik. Kemudian kita tengok kepada hukum. Hukum kita beriman kepada nama Allah Al-Malik ini wajib. Okey, wajib. Tak ada pilihan. Tak boleh tak kita beriman sunat je lah. Nak iman tak boleh. Memang hukumnya adalah wajib. Kalau kita tak beriman kepada salah satu nama Allah Ta'ala, maka boleh menjadi kufur kita. Kita kena beriman. Jadi apa kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik ni? Dia ada beberapa kepentingan. Kita tengok sama-sama. Yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong, walaupun manusia mempunyai kekayaan dan kecerdikan. Tetapi Allah Ta'ala jualah yang maha kaya dan maha bijaksana. Macam mana yang kita katakan tadi, manusia ni walaupun dia ada apa segala-gala harta ke apa sekalipun, tetapi kalau kita tak bergantung kepada Allah Ta'ala, kita tak mampu buat apa-apa sebenarnya. Contoh kita dah kumpul duit ni 100,000 juta, katalah dah kumpul duit, nak pergi Mekah, tapi dalam keadaan sekarang Allah tak izinkan, maka tak akan terjadi. Walaupun sehebat mana pun manusia yang jadi saintis, yang jadi astronomi dan sebagainya, minta contoh, saintis boleh tak ciptakan satu lagi bumi? Macam mana yang Allah Ta'ala buat ni, kita ciptakan satu bumi yang lain. Confirm tak ada manusia yang boleh buat. Sebab apa? Kehebatan Allah Ta'ala menjadikan bumi ni memang tak boleh dibuat oleh manusia. Kalau dah ada, lama dah orang buat bumi 2.0, bumi yang ketiga. Jadi rasa macam boring bumi ni, kita pindah ke bumi yang lain. Kita pindah, tak ada. Setakat ni manusia memang tak akan mampu untuk buat bumi bagaimana Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ni. Yang kedua, menyedarkan kita bahawa hanyalah makhluk Allah yang lemah sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Oleh itu kita hendaklah tekun beribadah dan berdoa sebagai tanda beriman dengan nama Allah Al-Malik. Bila kita dengar nama Allah Al-Malik, Tuhan yang menguasai langit dan bumi ni, menguasai semua termasuk diri kita, jadi kita rasa macam, oh sebenarnya aku ni makhluk yang hina, yang kecil je, tak ada apa pun nak disombongkan, tak ada apa pun yang nak dibanggakan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan aku jadi macam ni, aku tak akan jadi macam ni. Jadi kita kena sentiasa bersyukur, kena beribadah selalu, kena syukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah berikan aku rezeki hari ini. Bukan kita sombong ya Allah, bukan kita jadi semakin sombong. Wish, aku hari ni hebat lah, kerja kuat hari ni dapat 500,000 babe. Kerja kuat ini bukan sebab Tuhan ni, memang sebab aku sendiri. Tak boleh macam tu. Kalau kita sebut macam tu pun boleh menjatuhkan kufur kepada
diri kita. Jadi perbanyakkanlah ibadah sebagai tanda kita syukur kepada Allah, dan sentiasa ingat bahawa Allah Ta'ala adalah pemilik kepada segala-gala yang ada. Okay, baik. Yang ketiga, menjadikan kita sentiasa menghargai alam yang dikurniakan Allah kepada kita. Mulai sekarang, kita hendaklah memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Okey? Jadi bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala dah susun, dah bagi kita bumi yang elok. Kalau ikutkan kerosakan berada di bumi ni, yang hari ni tanah runtuh lah, banjir lah, berpunca daripada siapa? Berpunca daripada kerakusan manusia itu sendiri. Sebab Tuhan Allah Ta'ala dah jadikan setiap sesuatu tu ada sebabnya. Contoh, bukit-bukit ni kenapa ada pokok-pokok yang besar? Kerana pokok-pokok yang besar tadi akan mencengkam tanah, menjaga struktur tanah supaya tak bergerak tanah tu. Apa jadi kalau kita buang semua pokok ni, kita tebang semua pokok, kita biarkan tanah ni botak, tak ada apa-apa. Bila hujan berlaku, maka berlakulah pergerakan tanah tu yang jadi tanah runtuh, kemudian jadi banjir sebab kita dah membuat kerosakan. Okay, jadi bila kita beriman kepada nama Allah Al-Malik ni, kita rasa lebih beriman untuk kita menjaga apa yang Tuhan telah jadikan. Okey, kemudian latihan. Sebagaimana Ustaz kata tadi, di hujung video ni akan ada latihan yang adik-adik perlu siapkan. Okey. Sediakan buku latihan untuk pendidikan Islam. Okey, tulis daripada bahagian belakang daripada bahagian belakang, sebab tulisan Jawi kita bermula daripada kanan, jadi guna bahagian belakang. Okay, apa yang adik-adik kena buat? Yang pertama, tulis hari. Takut ada yang tanya, Ustaz kena tulis hari ke tak? Ustaz bagi tahu siap-siap Tulis hari, tulis berapa hari bulan, tarikh. Tulis tarikh. Kemudian tulislah tajuk kita hari ini, dan apa yang perlu ditulis oleh adik-adik semua. Yang pertama, tulis pengertian nama Allah Al-Malik. Kat mana nak dapat ni, Ustaz? Boleh tengok buku teks, muka surat 66, tak silap Boleh tengok dekat buku teks. Kemudian yang kedua, tulis dalil nakli dan maksudnya. Tulis dalil nakli tadi yang kita baca tadi tu. Boleh tengok dekat buku teks, ada dalam tu. Tulis berserta dengan maksudnya. Soalan yang popular lagi satu. Selang ke tak selang? Jawapan dia mudah Lagi awak belajar di SK LKTP Aitawar 5 bersama dengan saya, selang. Lagi awak nampak tak aktif lah, selang. Nampak je muka saya, selang. Bila selang je nampak muka saya, macam tu jadi selang. Okey, dah siap untuk tugasan. Jadi itu sajalah tugasan. Ni tengok ni, penyakit baru. Apa penyakit baru ni? Covid ke? Covid dah lama. Bila Ustaz tengok 2-3 hari ni, Ustaz perasan ada satu penyakit yang sangat-sangat bahaya lah, kongsi kepada anda semua ni. Apa dia penyakit baru ni? Penyakit tu nama dia penyakit malas. Malas. Okey. Tengok video malas, nak buat kerja malas, nak bangun malas. Yang rajin apa? Main game, tidur. Itulah hari-hari yang berlalu ni, kita bazirkan dengan macam tu lah. Jadi untuk mengatasi penyakit malas ni, ada ubat-ubat dia. Apa dia ubat dia? Okey, ni ubat dia ni. Nampak dalam gambar tu? Okey, kalau adik-adik tak nampak, boleh tengok jelas-jelas tu gambar tu. Minta mak atau ayah sediakan kat rumah ubat ni. Sebab ubat ni sangat mujarab sebenarnya. Ubat ni sangat-sangat bagus. Tak dah try dah. Memang menjadi. Bila rasa malas sikit je, cuba bagi ubat ni. Bagi kat mak, contoh tunjuk. Bawa kat mak, Ustaz kata ni ubat untuk penyakit malas. Try mak bagi macam mana. Bila awak rasa macam malas nak belajar ni, malas nak buat latihan ni, suruh mak bagi ubat ni. InsyaAllah Ustaz rasa mujarab lah. Kalau tak nak mak bagi, boleh juga nanti buka sekolah. Ustaz, mak kata minta Ustaz je ubatkan. Boleh. InsyaAllah Ustaz boleh ubatkan kalau mak bagi. Supaya selesaikan tugasan-tugasan yang ada lah. Bukan sahaja pendidikan Islam,
melengkapi semua mata pelajaran yang kita belajar di sekolah. Satu lagi, sebelum kita habiskan sesi ni, tolong jangan lupa untuk isi rekod PDPR ni. Ustaz dah bagi link dekat WhatsApp masing-masing. Tolong isi. Sebab apa? Sebab daripada sinilah Ustaz akan dapat nama murid yang menyertai PDPR kita. Dan satu lagi, tolong jangan isi 2-3 kali lah. Kalau isi 2-3 kali, nanti nama awak naik 2-3 kali. Nanti pening pula. Awak isi sekali je cukup dah. Isi nama, kelas, subjek dah. Itu saja. Bila dah siap tu, nanti tekan hantar, dah hantar, selesai. Okey, jadi itu sajalah untuk kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan kalau sekolah buka ke nanti, kita akan jumpa secara berdepan lah. Kalau tak buka, kita akan teruskan sesi video kita, insyaAllah. Okey, ma'assalamah wa ilal liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.